InsyaAllah malam ini kita akan melihat huraian khutbah Aidil Adha. Macam biasalah khutbah ni dia tak sempat nak cerita panjang. Jadi kita kena hurai dalam pengajian. Antara benda yang penting yang saya petik di situ, cerita tentang anak luar nikah. Baik, khutbah kita ni, tajuk dia, kalau tuan-tuan masih ingat, mewujudkan keturunan dan pemimpin pelapis yang soleh. Macam mana nak melahirkan generasi yang soleh. Okey, dalam nota tu saya letakkan petikan khutbah 1. Lepas ni baru kita huraikan. Okey, kata khutbah kita tu, persoalan besar yang timbul ialah, apakah jemaah dan umat Islam sekalian mengambil berat usaha mewujudkan keturunan dan pemimpin pelapis yang soleh bagi meneruskan agenda dan dasar hidup menegakkan kebenaran di bumi Allah ini. Jadi kita ni ada tak kita buat apa-apa sesuatu supaya dapat melahirkan generasi yang soleh? Ataupun kita tak buat apa-apa untuk membolehkan keturunan soleh ini lahir? Maka ia bermula daripada ibu bapa sendiri. Biasanya yang terjadi, ibu bapa mahukan anak-anaknya menjadi soleh, tetapi mereka sendiri berkeadaan sebaliknya. Biasanya macam itu. Mak dengan bapa ni nak anak dia ni jadi orang yang soleh, tapi mak dengan bapa pun tidak menunjukkan contoh. Macam mana anak tu nak ikut? Kita perlu insaf bahawa mendidik anak-anak harus dimulai dengan memberi teladan yang baik dari dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Jadi dalam usaha nak mendidik anak-anak supaya jadi generasi yang soleh, antara perkara terpenting ialah ibu bapa kena menunjukkan contoh yang baik dulu. Barulah anak-anak ni dia terdorong, termotivasi untuk ikut. Kalau ibu bapa tidak menunjukkan contoh yang baik, anak-anak pun kita boleh cakap saja dia masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bagaimana mungkin orang tua boleh mendidik anak-anak dengan baik jika mereka sendiri hidup lintang pukang dan tidak boleh dicontohi? Macam mana anak-anak nak jadi baik? Dia tengok ibu bapa pun tidak mendorong dia untuk jadi baik. Itulah petikan khutbah. Jadi bagaimanakah antara cara-cara untuk mewujudkan keturunan yang soleh? Nak wujudkan generasi yang soleh, nak wujudkan anak-anak yang soleh. Banyaklah kaedah-kaedah yang digariskan oleh para ulama, oleh para pemikir. Antaranya yang pertama, kita kena selalu berdoa supaya dapat anak-anak yang soleh. Biasanya kita ni kalau sewaktu nak lahir anak tu, isteri kita mengandung, kita berdoa dapat anak yang cantik. Itu je. Betul lah doa tu. Tapi dia doa dia setakat tu saja. Dapat anak nanti, ya Allah bagilah anak yang cantik, yang putih. Dapatlah itu. Tapi dari segi perangai dia, jadi tak elok. Jadi doa ni pula, dia 3 peringkat. Sebelum kita buat sesuatu, dah doa dah. Masa kita buat sesuatu, doa lagi. Lepas kita buat sesuatu tu, doa lagi. Contohnya macam dalam periksa. Budak-budak sekolah nak ambil periksa, sebelum periksa tu dah doa dah, supaya Allah bagi keputusan yang terbaik. Semasa dia menjawab periksa tu, doa lagi. Semasa menjawab tu, doa lagi, supaya dapat keputusan yang baik. Selepas periksa, doa lagi, supaya dapat keputusan yang baik. Dia 3 peringkat tu. Kalau 3 peringkat tu kita berdoa, dia lagi mujarab. Tapi yang biasa berlaku, kita berdoa sebelum periksa tu doa, ya Allah bagilah dapat A semua. Masa periksa tak doa dah. Lepas periksa pun tak doa dah. 1 peringkat saja dia buat. Ataupun sebahagian orang lagi selepas buat kerja baru dia doa. Sebelum periksa dia tak doa, masa periksa pun dia tak berdoa. Selepas periksa baru berdoa, ya Allah periksa aku dah habis, bagilah dapat keputusan yang cemerlang. 1 peringkat saja. Jadi yang terbaiknya 3 peringkat. 3 peringkat doa kita berjalan. Begitu juga semasa nak mendapatkan anak. Sebelum suami
bersetubuh dengan isteri, dah doa dah. Dapatlah anak yang cantik, anak yang sihat, anak yang soleh. Tiga-tiga sekali doa. Lepas tu semasa bersama dengan suami isteri pun doa juga dalam hati, boleh. Selepas dah habis bersama dengan suami isteri ni, doa lagi. 3 peringkat. Jadi doa ni yang paling mujarab, 3 peringkat ni kita buat. Sebelum kita buat satu-satu kerja pun doa, masa kita tengah buat kerja tu pun doa, masa lepas kita dah siap kerja tu pun doa lagi. 3 peringkat. Lagi dia mujarab. Jadi cara nak dapatkan keturunan yang soleh ni, itulah tadi selalu berdoa. Yang kedua, ibu bapa kena menunjukkan contoh yang baik terlebih dahulu. Macam kata khutbah tadi lah, barulah anak-anak ni dia terdorong hati dia nak jadi baik. Sebab anak-anak ni daripada kecil lagi, idola dia, tiruan dia ialah mak bapak lah. Dia umur baru 2-3 tahun, dia tengok mak dia pakai kasut tumit tinggi, dia pun duk pakai. Dia ikut mak bapak dia, sebab mereka dia contoh yang terdekat dengan dia. Kan? Dia tengok bapak dia selalu exercise, selalu pumping, selalu bergayut, selalu berlari-lari dalam rumah, dia pun tiru. Sebab idola anak-anak ni ibu bapa pada asalnya. Jadi kalau ibu bapa ni bagus, soleh, anak pun terdorong nak soleh. Dia tengok mak bapak dia selalu semayang, dia pun selalu teringin nak semayang. Dia pun pakailah kepiah dia datang tikak, dia pun semayang cara dia lah. Ataupun dia tengok mak bapak dia selalu berzikir, dia pun nak berzikir juga. Dia pun cari tasbih mana-mana, dia pun kumat kami, tiru. Walaupun dia tak reti berzikir. Jadi ibu bapa kena tunjukkan contoh yang baik terlebih dahulu. Yang ketiga, cara nak wujudkan keturunan yang soleh, kita kena banyakkan bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kita nak jadikan diri kita orang baik, kita bergaul dengan orang-orang yang tak baik. Dia memang tak boleh jadi. Sebab kita akan terikut-ikut budaya orang yang tak baik ni. Anak-anak pun macam tu. Kita lepaskan mereka ni bergaul dengan orang-orang yang tak baik. Jadi mereka akan ikut kawan-kawan mereka. Yang ramai biasanya dapat mempengaruhi yang sikit. Tapi inilah masalah kita. Kadang-kadang mak dia pun soleh, bapak dia pun soleh, tapi jiran-jiran di sekeliling rumah tu jenis Islam pilih-pilih. Macam kita bagi tahu itulah Islam pilih-pilih. Mereka ni tak berapa soleh. Anak kita pula berkawan dengan anak-anak mereka ni. Kalau tak berkawan macam mana pula, kan? Mereka itulah jiran-jiran kita. Jadi akhirnya anak kita ni dia akan terikut perangai anak-anak jiran pula. Itu masalah kita. Satu lagi masalah kaum keluarga. Bila kita balik ke kampung, keluarga kita, sepupu, sepapat kita semua ni dengan pak saudara, anak saudara, cucu semua, semuanya jenis Islam pilih-pilih juga. Sedangkan kita nak didik anak kita ni jadi satu orang yang soleh. Tapi disebabkan dia punya sepupu, dia punya pak saudara, mak saudara semua jenis yang tak soleh, dia pun akan terikut budaya mereka. Jadi kita nak kontrol anak ni pun susah. Itu salah satu cabaran kita lah tu. Jadi bagaimanakah cara-cara mewujudkan keturunan yang soleh? Yang pertama tadi selalu berdoa. Doa ni pula 3 peringkat. Sebelum buat kerja dah doa dah, semasa buat kerja dah doa dah, selepas buat kerja pun doa lagi. 3 peringkat. 3 peringkat kita buat, dia cepat mujarab. Yang kedua, ibu bapa sendiri kena menunjukkan contoh yang baik terlebih dahulu. Kan? Contoh yang baik terlebih dahulu. Yang ketiga, banyakkan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dengan itu kita berharap kebaikan orang-orang soleh ni tadi akan meresap juga kat kita.